Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Syarif bin Salim, pelajar PJJ UUM Sintuk, nombor matrik 282571 bersama ahli kumpulan yang lain iaitu Siti Nurbainun binti Ibrahim, nombor matrik 282555, Siti Arfah binti Arifin, nombor matrik 282544 dan juga Siti Madiha binti Abu Hassan, nombor matrik 282549. Kami akan membentangkan tugasan kumpulan kami yang bagi mata pelajaran BPN 1013 iaitu pengantar pengurusan, di mana kami memilih tajuk tugasan kumpulan kami iaitu Syarikat Gamuda Berhad sebagai tugasan kumpulan kami. Bagi meneruskan pembentangan kumpulan kami, saya menyerahkan kepada Siti Arfah untuk meneruskan pembentangan. Arfah, silakan. Assalamualaikum dan terima kasih. Saya akan menerangkan tentang pengenalan syarikat Gamuda Berhad. Gamuda Berhad adalah satu syarikat pembinaan Malaysia yang menerajui kumpulan infrastruktur. Ditubuhkan pada 6 Oktober 1976 oleh Kun Yu Yin dan Lin Yung Ling. Gamuda Berhad telah disenaraikan di Papan Utama Bursa Saham Kuala Lumpur pada 10 Ogos 1992. Di antara aktiviti perniagaan teras ialah pembinaan, pembangunan harta tanah dan pembuatan penggalian. Saya akan terangkan tentang visi dan misi. Visi Gamuda Berhad adalah berhasrat untuk memimpin wilayah ini dalam penyelesaian terobosan inovatif untuk pembangunan infrastruktur awam dan harta tanah berskala besar. Manakala visi Gamuda pula adalah dengan amanah memberikan infrastruktur bertaraf dunia yang inovatif dan sifat gaya hidup utama kepada pelanggan melalui perniagaan teras dalam pembangunan dan pembinaan infrastruktur, operasi kemudahan infrastruktur dan pembangunan harta tanah. Contoh bagi kejuruteraan dan pembinaan ialah projek landasan bergembar elektrik EDTP, peringkat antarabangsa, kereta api transit aliran masa metropolitan Kaohsiung KMMRT dan contoh pemaju hartanah Gamuda Curve, Gamuda Gardens. Untuk konsesi infrastruktur, contohnya ialah terowong pengurusan air ribut dan jalan smart. Seterusnya saya akan serahkan kepada rakan saya Siti Madiha. Terima kasih. Terima kasih rakan saya Siti Arfah binti Arifin. Seterusnya saya akan membentangkan berkenaan pesaing-pesaing utama syarikat Gamuda Berhad. Antara pesaing utama syarikat Gamuda Berhad adalah syarikat MRCB Berhad atau nama panjangnya Malaysia Resource Corporation Berhad. MRCB merupakan sebuah syarikat pengurusan hartanah dan pembinaan. MRCB juga merupakan pemaju utama perniagaan dalam hab pengangkutan. MRCB lebih memberi fokus kepada pembangunan berorientasikan pengangkutan. Syarikat pesaing seterusnya adalah IJM Corporation. IJM Corporation merupakan salah satu konglomerat terkemuka di Malaysia dan disenaraikan di pasaran utama Bursa Malaysia Security Berhad. Aktiviti perniagaan terasnya meliputi pembinaan, pembangunan hartanah, perkilangan dan kuari serta konsesi infrastruktur dan peladangan. Syarikat SP Setia Berhad juga merupakan salah satu pesaing utama syarikat Gamuda Berhad. SP Setia Berhad Group pada hari ini telah menjadi satu daripada pemaju-pemaju hartanah utama di Malaysia. SP Setia juga amat sinonim dengan kualiti dan penciptaan nilai. Syarikat Mahsin Group Berhad diakui seluruh Malaysia sebagai pemaju hartanah termasyhur selama lebih 20 tahun. Mahsin Group Berhad mempunyai rekod prestasi terbukti untuk membangun dan menyiapkan projek kediaman dan komersial utama di seluruh Malaysia. Pesaing terakhir syarikat Gamuda Berhad adalah MMC Corporation Berhad.
MMC Corporation Berhad merupakan syarikat utiliti dan infrastruktur Malaysia dengan perniagaan pelbagai di bawah tiga bahagian utama, iaitu tenaga dan utiliti, pelabuhan dan logistik, serta kejuruteraan dan pembinaan. Usahawan Melayu terkenal iaitu Sheikh Mokhtar Al-Bukhari merupakan pemegang kepentingan terbesar dan pemilik terkini syarikat ini. Bagi slide seterusnya, saya akan membentangkan mengenai trend-trend dan isu-isu utama terkini mengenai syarikat Gamuda Berhad. Isu yang pertama adalah kejayaan projek kereta api Malaysia. Gamuda Berhad telah memperolehi kejayaan dalam projek kereta api Malaysia. Pada 11 Oktober 2020 yang lalu, terowong terakhir yang merangkumi sepanjang 13.5 km dari terowong berkembar Lembah Kelang KVMRT telah pun selesai. Seterusnya, projek transit aliran masa 3 iaitu MRT 3 dan kereta api berkelajuan tinggi KL Singapura. Gamuda berada di landasan yang tepat apabila telah mendapat kelulusan bagi melaksanakan projek mega infrarakyat ini. Perkara ini adalah berikutan daripada kelulusan yang telah pun diumumkan semasa pembacaan Belanjawan 2021 dan perkara ini berkemungkinan bakal memberi manfaat yang besar kepada syarikat ini untuk terus berjaya. Isu seterusnya adalah Gamuda Land Virtual Experience Gallery. Galeri ini dilaksanakan adalah atas platform yang memberi paparan 360 darjah dengan format 3 dimensi. Program ini juga adalah bertujuan untuk memenuhi kehendak pelanggan semasa mereka berada di galeri tersebut. Bagi pembentangan slide seterusnya, saya akan serahkan kepada rakan saya iaitu Siti Bainun binti Ibrahim. Terima kasih. Terima kasih Siti Madiha. Seterusnya saya akan membentangkan mengenai penilaian dari segi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman syarikat. Kekuatan Gamuda dari segi pekerja mahir, seperti mana konsortium MMC Corporation dan Gamuda Berhad yang telah mempunyai bidaan bagi untuk melaksanakan pelaksanaan terowong bawah tanah My Rapid Transit laluan Sungai Buloh ke Kajang. Mereka telah melatih lebih kurang 1,000 pekerja profesional dan berkemahiran untuk diserahkan pada projek tersebut. Dari segi kelemahan Gamuda, penilaian yang longgar. Walaupun Gamuda Berhad terkenal dengan pelaksanaan pelbagai projek mega, syarikat ini juga menghadapi masalah-masalah dalaman seperti tidak menepati objektif pelaksanaan projek. Sebagai contohnya adalah terowong pengurusan air ribut dan jalan smart yang mana masih berlaku banjir di kawasan terlibat. Seperti mana yang berlaku sebelum ini telah menjelaskan bahawa tiada pemantauan rapi dan perancangan baik oleh pemaju. Akibat ini telah menjatuhkan reputasi sedia ada. Dari segi peluang, mendapat keutamaan projek. Berdasarkan prestasi Gamuda Berhad, syarikat ini sering diterima untuk melaksanakan projek-projek mega melibatkan pembinaan infrastruktur kemudahan awal. Sebagai contoh, projek MRT Lembah Kelang KVMRT yang mana merupakan pembangunan pengangkutan awam telah diberi kepada Gamuda Berhad sebagai kontraktor utama tanpa melalui proses tender. Walaupun terdapat isu semasa projek itu diluluskan kerana tidak melalui proses bidaan, Ketua Pengarah Eksklusif MRT Corp mempertahankan keputusan itu atas dasar keperluan untuk menyiapkan projek dengan pantas. Kontroversi bukanlah perkara utama yang hendak dibincangkan, tetapi membuktikan Gamuda Berhad mempunyai rekod pelaksanaan kerja yang pantas dan memuaskan. Dari segi ancaman syarikat, campur tangan isu politik. Terdapat isu semasa pemerintahan Pakatan Harapan mengambil alih kerajaan Malaysia yang mana mahu menghentikan pekerja-pekerja kontrak seramai 20,000 orang yang menjalankan projek KVMRT. MMC Gamuda menyatakan pemberhentian pekerja ini bakal memberi kesan terhadap 600 syarikat dan rangkaian sokongan yang terlibat. Isu seperti ini adalah tidak baik untuk industri dan memberikan gambaran negatif dalam pelaburan. Terima kasih Siti Bainun. Di sini saya ingin menerangkan tentang hala tuju syarikat Gamuda Berhad.
Gamuda Land telah menubuhkan Gamuda Park dengan berpandukan misi dan visi mempromosikan kelestarian dalam kawasan perbandaran yang dibangunkan. CEO-nya iaitu Encik Khaliza bin Abdul Khadim bermatlamat untuk membina persekitaran yang lebih sempurna untuk masa depan yang harmoni di kawasan yang sama. Di antara alasan menjadi yang berpandukan 3 teras utama iaitu inovasi hijau, pembangunan seri dan juga komuniti lestari. Seterusnya, cadangan mengenai strategi-strategi yang sesuai untuk syarikat Gamuda. Perancangan Gamuda Berhad perlu mengkaji kelebihan berkemungkinan berlaku jika menceburi sesuatu projek atau segmen yang diceburinya agar dapat keuntungan yang lebih berlipat kali ganda. Meningkatkan asas latihan. Gamuda Berhad harus meningkatkan program latihan kepada pekerja baru kerana latihan asas itu penting untuk mendapatkan kualiti yang baik. Latihan meliputi pemeriksaan teliti terhadap prosedur dan juga arahan tambahan di dalam kerja. Latihan kemahiran yang berkualiti bukan sekadar mengetahui cara pelaksanaan prosedur ataupun penggunaan peralatan, akan tetapi haruslah seseorang itu ada pengetahuan yang cukup agar pelaksanaan tanggungjawab dapat dilaksanakan. Oleh yang demikian, proses penyelesaian kerja dapat dibuat dengan lebih mudah. Rasa mudah dalam pekerjaan ini akan meninggalkan kesan yang positif, terutamanya dari segi keseronokan dalam menjalankan tugas. Dengan berakhirnya cadangan dan strategi-strategi untuk syarikat Gamuda ini, maka berakhirlah pembentangan kami pada kali ini. Saya mewakili rakan-rakan kumpulan saya memohon ampun dan maaf sekiranya kami dalam menjalankan sepanjang kami menjalankan tugasan kami ini kami ada tersalah bahasa dan juga tersalah kata. Kami juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kami kepada pensyarah kami iaitu Dr. Sarah binti Syahrudin kerana telah banyak membantu kami dalam memberi tunjuk ajar sepanjang kami dalam pengajian mata pelajaran BPN 1013 ini. Kami mohon ampun dan maaf sekiranya ada berlaku kesilapan dalam sepanjang tugasan ini. Diharap tugasan kami ini dapat diterima oleh semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.